Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 yang terdiri daripada 4 orang pelajar perempuan, iaitu saya sendiri Nur Alia binti Yahya, Nur Aina Alifah Eliana binti Mak Fazilan, Nur Atika binti Bahari, Nur Atika binti Muhammad Zaidi. ingin membentangkan tentang ciri aspek ajaran sesat. Ini, kelahiran atau lebih mudah difahami adalah penciptaan atau penumbuhan ajaran sesat atau penyelewengan akidah Islamiah. Ini bukanlah suatu perkara yang baru, malah telah terwujud dari sejak sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Syiah Rafidah, di mana mereka mengkafirkan para sahabat dan menolak keturunan Al-Quran dan juga Al-Hadis, beranggapan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat Al-Bada, iaitu sifat lupa, dan melampaui mempercayai imam mereka serta melaksanakan nikah muta'ah atau lebih difahami nikah kontrak. Tetapi kali ini saya tidak menghujah tentang contoh mahupun definisi ajaran sesat, namun saya akan mendalami tentang ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat mempunyai 4 aspek, iaitu aspek Al-Quran dan Hadis. Selain itu aspek akidah. Selain itu aspek ibadah dan juga aspek akhlak. Saya akan menerangkan beberapa aspek dari segi Al-Quran dan Hadis, iaitu mereka yang menerima Al-Quran, yang menerima ajaran sesat akan mencemarkan kesucian Al-Quran dan Hadis, seperti mereka memasukkan, mengubah atau mempertikaikan tafsiran atau membuat tafsiran palsu terhadap Al-Quran dan Hadis. Selain itu, mereka ini juga meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi dan hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan menolak Hadis sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, kumpulan Bahai bertekad bahawa kitab sucinya Al-Bayan memasukkan semua kitab Sanawi. Seterusnya, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam. Contoh, mendakwa semua agama adalah sama. Kumpulan ini diasaskan oleh Husain Ali Al-Muzandarani dan dinamakan Bahai bersempena gelaran Baha'ullah. Mereka mempercayai bahawa pengasas Bahai adalah jemaah Tuhan. Seterusnya, saya akan mengamanahkan untuk mencerita tentang aspek akidah, iaitu kepada Nur Aina Alifah Eliana. Okey, saya akan menerangkan ciri bagi aspek akidah. Aspek akidah. Contoh, seseorang mengaku sebagai Nabi atau Rasul. Selain itu, mereka menawa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi dan mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Contoh lain juga, diorang mempercayai alam ini tiada pencipta serta memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Seterusnya, etika dari aspek ibadah. saya akan menerangkan dari segi ibadah. Dari segi ibadah pula, menghalalkan nikah adik-beradik, mendakwa khalwat sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau jaminan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terpaksa mengabaikan amalan fardu, serta mendakwa pihak kerajaan yang boleh mengenakan tindakan kuat kuasa undang-undang ke atas mereka sebagai musuh paling utama. Selain itu, menghukumkan mereka yang bersalah sebagai kafir dan wajib memerangi pemerintahan Islam yang tidak melaksanakan hukum Islam dan perundangan negara dengan menganggap darah mereka adalah halal. Saya akan menyerahkan
Pada Dari segi aspek akhlak, mereka mendakwa Allah SWT hanya menilai kebersihan batin. Selain itu, mereka juga mendakwa tidak perlu mengikut syariat sekiranya tasawuf mereka ialah sempurna. Seterusnya, mereka mendakwa sebagai ahlul bait tanpa bukti yang jelas dengan alasan diberi penghormatan, kedudukan atau apa-apa maksud dengan lain. Mereka juga mendakwa setiap sumbangan yang dihulurkan dijanjikan pulangan ganjaran tertentu, akan diberi apa yang diinginkan dan sering memberi pelbagai alasan apabila janji tidak ditunaikan. Tidak lupa juga ajaran sesat yang terkenal di Indonesia adalah agama liberalisme dan pluralisme. Aliran pemikiran yang menyeru liberalisme adalah mereka menggunakan logik akal atau logik sains sebagai panduan hidup. Contohnya kebebasan dan keterbukaan dalam mentafsir agama. Agama pluralisme adalah aliran yang mengikut semua agama dengan membawa kebaikan. Sekian, terima kasih.